Oh, balik ya. Balik ya. Lama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bahrul Madhi yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala sebagai syarah kepada mukhtasar Sahih At-Tirmidzi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 164 bab yang ke-49, betul Katanya babu ma ja'ah annal ma'a la yunajjisuhu syai'. Bab barang yang datang hadisnya bahawasanya air itu tiada menajiskan dia oleh sesuatu. Jadi kita penggunaan air dia banyak sebenarnya dalam hal ibadat kita kena guna air. Sebagai contoh, kita berwudu mesti kita guna air. Mandi wajib mesti kena guna air. Membersihkan diri daripada najis juga mesti kita guna air. Cuma air yang kita nak guna saat ni tu dia ada syarat dia. Syarat dia mesti kena guna air mutlak. Manakala air yang mutanajis maka tidak boleh kita guna untuk melakukan perkara tersebut. Bab ni adalah bab barang yakni hadis yang datang pada menjelaskan bahawasanya air tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan air. Okey, cuba kita tengok. An Abi Sa'id al-Khudri qala qila ya Rasulullah ana tawaddau min bi'ri buda'ah wa hiya bi'run yulqa fiha al-hiyad ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya dikata orang, maksudnya ada orang sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya mana? Ya Rasulullah, adakah kita ambil wudu? Maksudnya adakah kita ambil wudu? Boleh tak kita nak ambil wudu daripada telaga Buda'ah? Ni satu telaga yang berada di Madinah. Ada satu telaga yang dinamakan sebagai telaga Buda'ah. Dan ialah telaga yang dicampurkan padanya akan perca-perca haid dan daging anjing dan busuk bangkai. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya air itu suci, tiada menajiskan dia oleh sesuatu. Dia di zaman Rasulullah ada satu telaga yang dikenali sebagai telaga Buda'ah. Yang mana telaga Buda'ah dia duduk dalam kawasan hak rendah sikit. Jadi apabila hujan, maka perkara-perkara hak yang disebut saat ni, bangkai ke, daging bangkai anjing ke, bangkai binatang lain ke, ataupun benda kita kata cakap kita modeh-modeh orang puang ke, dulu tak ada modeh, dia guna kita kata kapah dan seumpamanya kain.
akan dibawa oleh air sampai ke masuk dalam telaga tersebut. Maka sahabat tanya Rasulullah, boleh tak kita menggunakan air daripada telaga tersebut? Kata Nabi SAW, sesungguhnya air hukum dia suci lagi menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan air. Maksudnya perkara-perkara tersebut saat itu dia tidak menajiskan air. Dia tidak menajiskan air. Cuma kita belajar dalam kitab fiqh, kita belajar lagu mana? Air kita membahagikan kepada dua. Dalam kitab fiqh kita bahagikan air kepada dua kategori, atau kita bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertamanya air yang sedikit, yang keduanya air yang banyak. Air yang sedikit ini maksudnya adalah air yang tidak cukup 2 qadah. 2 qadah kalau mengikut pengiraan liter sekarang ni lebih kurang dalam 200 liter, lebih kurang. Apa kata lebih kurang dalam 200 liter, ada kata 200 lebih sikit. Lebih kurang dalam 200 liter. Jadi kalau air itu cukup 200 liter ke atas, maka air itu banyak. Yang keduanya air yang sedikit, air yang tak sampai 200 liter. 55 liter, 50 liter, 70 liter, 100 liter itu dipanggil air yang sedikit. Baik. Dalam kitab fiqh disebut lagu mana? Dalam kitab fiqh, air yang sedikit semata-mata jatuh najis ke dalamnya, najis tersebut menajiskan air itu, walaupun najis tidak mengubahkan sifat air. Berbeza dengan air yang banyak. Air yang banyak semata-mata jatuh najis ke dalamnya, najis tersebut tidak menajiskan air. Melainkan apabila najis itu mengubahkan sifat air. Sama ada warna, bau ataupun rasa. Jadi apabila najis mengubahkan sifat air, hak yang air saat itu biasa tiba-tiba masuk najis dia jadi suku air, maka ni tidak ada khilaf di kalangan ulama, najis tersebut menajiskan air. Kita di sana ada hadis kata Nabi SAW, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air cukup 2 qadah, maka dia tidak menanggung kekotoran. Dalam riwayat Imam Abu Daud, fa innahu la yanjus. Air tersebut tak jadi najis kalau air itu cukup 2 qadah. Jadi benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, bermakna kalau air itu tak cukup 2 qadah, najis masuk dalam, maka najis menajiskan air. Maka daripada hadis ni lah yang kita baca saat ni, idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil khabath, ulama mazhab Imam Syafi'i membahagikan air kepada 2, air yang sedikit dan air yang banyak. Jadi kita faham daripada hadis ni, kita kata benda modeh perempuan apabila jatuh di dalam kolam ataupun dalam telaga, begitu juga bangkai jatuh dalam telaga, tetapi dia tidak mengubahkan sifat air yang berada dalam telaga. Dan air yang berada dalam telaga itu banyak, maksudnya banyak, cukup 2 qadah ke atas, maka air yang berada dalam telaga tetap suci lagi menyucikan. Dengan maksud boleh kita guna untuk berwuduk, untuk basuh najis, dan boleh kita guna untuk mandi wajib daripada air itu. Masalah minum, takut kita nak lalu pula. Tak lalu pula takut. Kalau bab minum tu lain. Tak lalu hamba. Dah apa pula? Tadi ada bakar anjing dah biar otobik dah. Tak lalu hamba. Tak lalu hamba sebab apa? Sebab ada model orang buang 3 gelas dalam tapi buang dah. Jadi takut jadi terikut ke orang buang. Sebab minum air model orang puang, takut gitu. Baik. Jadi bab dak lalu tu nombor 2. Kita nak cerita bab ni, bab hukum menggunakan air tersebut untuk kita berwuduk, mandi wajib dan membasuh najis. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, cuba kita tengok huraian daripada Syekh Idris Al-Marbawi. Katanya, ketahuilah kiranya ya saudaraku, sangatlah besar perjuangan ulama pada masalah air itu, yang kembalilah asal perselisihannya kepada 3 qaul. Jadi ulama berbeza pandangan kepada 3 pandangan. Dia apabila ada perbezaan pandangan, maka setiap pandangan ni ada hujah masing-masing. Pandangan yang pertama ada hujah dia, pandangan yang kedua ada hujah dia, pandangan yang ketiga ada hujah dia. Dan setiap pandangan yang mempunyai hujah dia, apabila ada pandangan yang berbeza dengan pandangan dia, mesti dia kena datangkan hujah untuk mematahkan pandangan yang berbeza itu. Jadi bukan perbincangan yang biasalah. Mereka kaji daripada Quran, daripada hadis.
mengikut kaedah untuk menetapkan suatu hukum. Akhirnya dalam bab air ni ulama ada terbahagi kepada 3 pandangan. Okey, yang pertama, farq. Farq tu sebenarnya bahasa Arab. Kalau orang dak belajar bahasa Arab, tiba-tiba baca dia farq, tak reti dah. Dia farqun, makna dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita perbezaan. Perbezaan antara air sedikit dan banyaknya pada jumlah. Okey, ada perbezaan di antara air sedikit dengan air banyak. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, bahawasanya tiada menajiskan dia melainkan barang yang mengubahkan dia tanpa ada perbezaan. Air sikit ke, banyak ke, kalau jatuh najis tersebut tidak menajiskan air melainkan kalau najis itu mengubahkan. Okey, kita ni segelas. Tengok ada tak cicak dalam Allah. Kita pun buang tak cicak. Air tidak berubah, warna tak berubah, rasa tak berubah, bau pun tak. Okey, suci tak air ni? Suci, boleh minum tak? Boleh minum. Tu pandangan yang kedua. Soal kita tak mau minum tu nombor 2. Tapi jangan buat kita pula. Amba pernah dah kena. Pernah kena dia wui gelas, dia tak air, bawah ni ada tak cicak. Alah padang yang ambil gelas mana tak tahu. Minum je buat kita tengah minum tengok ada tak cicak. Berhenti kita mengajar. Kita pun pergi kohet. Tapi kita nak kabur lah, takut mandu pula dia. Pernah kena kita. Jadi ini pandangan yang kedua. Okey, pandangan yang ketiga pula, tafsil. Tafsil ni ada perincian. Faraq, perbezaan, itu bahasa Arab, antara sedikit dan banyak air itu. Nanti kita tengok. Maka tiadalah termaktubkan perjuangan ulama itu. Bukan aku datangkan perkataan Syafi'i sahaja, tiada termaktubkan. Maksudnya tiada ditulis perjuangan ulama itu, hujah-hujah masing-masing aku nak tulis lah. Bukan aku datangkan perkataan Syafi'i sahaja, aku nak datangkan pandangan Imam Syafi'i di atas menerangkan hadis air. Tiada menajiskan dia oleh sesuatu, dengarlah hadisnya lebih dahulu. Hadis ni kita baca dah. Hadis ni kita baca dah. Kita pergi kepada penghujung hadis ini. Boleh? Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan hadis ini daripada beberapa wajah. Daripada Abi Sa'id. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibn Abbas dan Aisyah. Dan telah dikeluarkan dia oleh Syafi'i dalam musnadnya. Jadi pendek kata, hadis ni bukan hanya dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Abu Sa'id Al-Khudri saja. Bukan di sana ada selain daripada Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan melalui jalur sanad yang berbeza, antaranya daripada Abdullah bin Abbas, daripada Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dan Imam Syafi'i mengeluarkan hadis dalam kitab musnadnya. Imam Syafi'i ada kitab hadis yang dinamakan sebagai Musnad Imam Syafi'i. Jadi disusun oleh anak-anak murid ataupun orang-orang yang datang selepas daripada Imam Syafi'i. Baik, masalah air tiada menajiskan dia oleh sesuatu. Bermula air 2 kolah dan lebih. Air 2 kolah dan lebih. Maksudnya 2 kolah ke atas. Tiada najis ia selama tiada berubah dengan sebab kena najis. Selama mana air itu tidak berubah sebab jatuh najis dalam, maka air yang lebih 2 kolah ke atas saat itu dia tidak jadi najis. Katanya dengan dalil hadis dalam masalah 239. Dengan dalil hadis dalam masalah 239. Mana hadis 239? Akan datang. Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Apabila air cukup 2 kolah, maka dia tidak menanggung kekotoran. Akan datang. Iaitu apabila air itu 2 kolah, tiadalah ia menanggung najis. Kata Syafi'i, kita kena faham kalau air banyak jatuh najis dalam dan najis tidak mengubahkan sifat air, maka tidak dihukumkan air tersebut sebagai mutanajis. Amba pernah cerita tak sini? Amba dah ingat dah. Dia nak cerita sekali. Kalau pernah cerita, nak cerita pula ya. Amba hari tu ada ngajar rasanya 2 tahun lepas ke sebelum PKP rasanya. 2 tahun ke 3 tahun lepas. Amba dah ingat dah lebih ikut tepat tarikh. Amba ngajar di kawasan Sungai Rakit. Tapi nama Kuala Neru kawasan tu lah. Nama surau tu amba dah ingat dah surau dia. Lama dah sangat. Mengajar situ, lepas tu lepas mengajar saat itu kita buka soalan. Ada seorang pakcik, dia tanya. Dia kata, Ustaz, kalau sekiranya kita ada taki besar, taki air besar, tiba-tiba orang mati dalam, kita tak sedar mereka tinggal tulang. Maksudnya lama tau. Dan kita guna air tu mana? Amba ingat soalan dia buat je. Kita ingat soalan
Benda tu nak jadi, kita kata. Nak tahu hukum je. Rupa-rupanya jadi sungguh. Dia ada, ni benda berlaku ni di Terengganu, di kawasan Kuala Negeri, kawasan Gobadak, kawasan tu lah hamba lupa dah nama tepat tu. Lebih tepat. Dia ada taki besar. Lepas dari dah tahu apa bulan, cek ada orang mati dalam. Orang kampung tu lama dah guna air. Tapi air banyak bukan air sakit. Cek sakit besar. Hak yang guna sebuah kampung, orang kampung tak guna air tu. Baik, kita sekarang ni kita nak tahu apakah hukum guna air tersebut. Dah orang ni minum minum air orang mati, orang ni benda ambil wudu, orang ni mandi wajib, orang ni basuh najis, macam-macam tu kan. Apakah hukum? Kita nak tahu hukum, kita tengok hak yang kita belajar ni. Air hak yang taki besar tu bukan 2 kolah, tak tahu apa ratus kolah. Memang besar taki air. Kok sayur tinggi orang buat besar taki air tu. Jadi mayat orang dalam hak hacur memang najis lah, dah hacur dah kan. Mayat manusia asal tidak najis, tapi apabila hacur dicampur dengan nanah apa sekali. Jadi mayat hak yang hacur saat ni tu, walaupun duduk dalam air tersebut, tapi dia tidak mengubahkan bau air, dia tidak mengubahkan warna air, maka air itu tetap suci lagi, menyucikan. Baik. Amu tanya dah tak nak rasa ke minum air? Dia kata jok rasa sekarang. Dia kata tak rasa. Jadi tak ada masalah lah. Maksudnya benda tersebut tidak mengubahkan air kerana terlalu banyak air. Baik. Katanya lagi kata Syafi'i, kata Imam Syafi'i rahimahullah pada bab fi at-taharah bil ma', pada bab bersuci dengan air. Dia kata mana? Bab fi at-taharah bil ma' ni maksudnya bersuci dengan air. Dan ada pun hadis telaga Buda'ah itu. Hadis telaga Buda'ah ni, maka bahawasanya ialah suatu telaga yang banyak airnya lagi luas. Adalah dicampurkan dalamnya daripada segala najis barang yang tiada mengubah ia akan airnya pada rupanya dan rasanya. Dan tiada zahir padanya bau. Tadi kita cerita kan. Baik. Maka ditanya orang bagi Nabi SAW, adakah kita mengambil wuduk daripada telaga Buda'ah, padahalnya ialah telaga yang dicampurkan dalamnya bergiang-bergiang. Maka sabda Nabi SAW, wallahu alam, jawab pertanyaan kau. Maka sabda Nabi SAW, bermula air itu tiada menajiskan dia oleh sesuatu. Dan adalah jawabnya yang muhtamil. Muhtamil ini boleh jadi. Tiap-tiap air semuanya tiada najis, dan jika sedikit sekalipun. Dan yuhtamal, diandaikan boleh jadi juga, jawabnya bahawasanya air seumpama banyak air telaga Buda'ah tiada menajiskan dia oleh sesuatu. Maksud dia, diguna perkataan Arab. Okay, kita nak cerita dulu makna bahasa Arab. Dia perkataan muhtamil ataupun muhtamal ataupun yuhtamal, makna dia ada kemungkinan. Okay, itu bahasa dia. Muhtamal, muhtamil ataupun yuhtamal, ni makna dia benda ada kemungkinan. Okey, maksudnya benda, ketika Rasulullah kata sesungguhnya air itu suci, tidak dapat menajis akan dia oleh sesuatu, boleh jadi maksud air di sini air yang sedikit, boleh jadi air yang banyak, boleh jadi belaka. Itu maksud dia. Katanya seterusnya kata dia lagi, maka tak kala diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi SAW bahawa dibasuh bekas jilat anjing 7 kali. Dengan riwayat ini menunjukkan atas bahawasanya jawab Rasulullah SAW itu pada air seumpama banyak air telaga Buda'ah, dan lebih daripadanya tiada menajiskan dia oleh sesuatu. Dan tiadalah menunjuk oleh hadis telaga Buda'ah semata-mata atas bahawasanya barang yang lain daripadanya, atas barang yang lain daripadanya tiada najis. Okey, nak cerita lagu mana? Ini perkataan Imam Syafi'i. Amba ulang sekali lagi ya. Sekarang ni kalau kita tengok dalam hadis ni, kita faham, kita nak sebut hadis ni, patut kita nak sebut hadis yang lain. Lepas tu kita akan faham apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Cerita dia gini. Hadis Buda'ah ni ataupun hadis telaga Buda'ah adalah telaga yang mana di dalamnya ada air, lepas tu dalamnya masuk, kita kata tuala perempuan, bangkai binatang, bangkai anjing masuk dalam.
Baik, tiba-tiba sahabat tanya, boleh tak nak guna air mudha'ah untuk bersuci, air telaga mudha'ah untuk bersuci? Kata Rasulullah, sesungguhnya air suci lagi menyucikan. Tidak ada sesuatu yang menajiskan air. Perkataan Rasulullah ni, tidak ada sesuatu yang menajiskan air. Mungkin air saat itu sikit, tidak ada sesuatu yang menajiskan air. Mungkin air itu sebanyak air berada dalam telaga mudha'ah tidak menajiskan air. Maksudnya boleh difahami beberapa kemungkinan. Tetapi kita di sana ada hadis yang lain yang diriwayat daripada Abi Hurairah. Benda hadis yang diriwayat dari Abi Hurairah, kata Rasulullah, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum." Apabila anjing jilat dalam bekas seorang di kalangan kamu. Okey, bekas tu ada air. Anjing jilat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah membasuh bekas tersebut sebanyak 7 kali. Jadi cuang 2 air, maka basuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripada 7 kali dengan air tanah. Okey, benda yang kita dapat faham. Jadi kalau air duduk dalam bekas, air duduk dalam bekas sikit ke banyak? Sikit. Air duduk dalam bekas sikit. Jadi jilatan anjing menajiskan air yang sedikit. Okey, boleh faham? Jadi bermakna hadis telaga mudha'ah ini tidak boleh diletakkan kepada makna air yang sedikit, bukan kena letak kepada air makna air yang banyak, kerana air yang sedikit najis menajiskan dia. Kita faham daripada hadis yang lain. Kita faham daripada hadis jilatan anjing. Nampak dah kan? Baik, sebab tu katakan ni, maka tak kala diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dibasuh bekas jilat anjing 7 kali. Dengan riwayat ini menunjukkan atas bahawasanya jawab Rasulullah pada air seumpama banyak air telaga mudha'ah dan lebih daripadanya tiada menajiskan dia oleh sesuatu, dan tiadalah menunjuk oleh hadis telaga mudha'ah semata-matanya atas bahawasanya barang yang lain daripadanya tiada najis dia. Bukan begitu. Yang adalah bejana, bekas orang-orang ada. Kecil-kecil belaka, bekas orang, bekas manusia ketika tu dah besar mana? Hak yang dijilat oleh anjing. Jadi bekas hak dah besar saat itu, tiba-tiba ada air dalam, anjing jilat, Rasul cuah-cuah, basuh bekas tersebut, menunjuk kata air yang sedikit apabila dijilat oleh anjing dia jadi najis. Baik, maka tinggal lagi air telaga mudha'ah adalah banyak, maka Rasul kata sesungguhnya air tersebut suci lagi menyucikan, tidak ada sesuatu yang menajiskan dia. Maksudnya sekiranya air itu banyak seperti air telaga mudha'ah, maka najis tidak menajiskan dia selama mana najis itu tidak mengubahkan air. Maka jadilah pada hadis Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal kalbu fi ina'i al-hadis." Maksudnya apabila anjing menjilat dalam bekas kamu, dalil atas bahawasanya kadar air berjana, air dalam bekas jadi najis dia dengan sebab mencampuri akan dia oleh najis. Dan jika tiada berubah baginya rasanya, dan tiada baunya, dan tiada warnanya sekalipun. Dan anjing jilat. Anjing jilat kalau duduk dalam bekas tu, dia tak ada berubah mana pun. Tidak berubah pun. Tapi tetap dihukumkan sebagai mutanajis. Sehingga kan Rasulullah sebut jua air yang berada dalam bekas tersebut. Maka dari sinilah tahulah faraq, perbezaan antara air yang boleh jadi najis dan tiada jadi najis. Iaitu apabila air 2 kalah. Ini kesimpulan. Apabila air 2 kalah atau lebih, tiadalah najis melainkan apabila berubah satu daripada 3 sifatnya. Dia sifat air 3. Warna, rasa, bau. Ini 3 sifat air. Jadi kalau masuk najis dalam air itu banyak, warna tak berubah, rasa tak berubah, bau tak berubah, maka air tersebut tetap suci lagi menyucikan. Tapi kalau berubah salah satu daripada 3 sifat, maka tak ada ulama yang mengatakan air itu suci. Dah berubah dah kan? Najis. Masuk dalam air jadi macam najis. Jadi air itu dihukumkan sebagai mutanajis dengan kesepakatan di kalangan ulama. Baik, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi, dan jadilah najis air yang kurang daripada 2 kalah jika jatuh najis ke dalamnya, sama ada berubah air itu atau tiada berubah, dengan ketetapan hadis idza kana al-ma'u qullatain. Jadi Rasul kata apabila air cukup 2 kalah maka dia tidak menanggung najis. Bermakna kita faham dia, kalau tak cukup 2 kalah dia menanggung najis tanpa dilihat berubah ataupun tidak. Baik, masalah air yang dipanaskan
ke api. Kata Syafi'i, kata Imam Syafi'i, maka tiap-tiap air itu suci selama tiada mencampuri akan dia oleh najis. Dan tiada suci melainkan pada air atau pada tanah. Dan tiada suci melainkan pada air atau pada tanah, sama ada tiap-tiap air itu daripada embung atau air batu yang cair atau air yang dipanaskan dan tiada dipanaskan, kerana bahawasanya air itu bagi suci dan api itu tiada menajiskan air. Sekali lagi, maka tiap-tiap air itu suci selama tiada mencampuri akan dia oleh najis. Okey, selesai. Ini jelas. Dan tiada suci melainkan pada air atau pada tanah. Dan tiada suci melainkan pada air atau pada tanah, sama ada tiap-tiap air itu daripada embung. Tiada suci melainkan pada air atau pada tanah. Maksudnya tiada suci melainkan pada air atau pada tanah. Jadi kalau kita tengok alat yang boleh kita guna untuk bersuci, dua. Yang pertamanya air, yang keduanya tanah. Air digunakan untuk mandi, digunakan untuk berwudu. Manakala ke tanah digunakan untuk bertayamum. Sebab itulah kalau orang tu tidak ada tanah dan tidak ada air, maka dinamakan dia sebagai faqidut tahurain. Orang yang tidak ada dua alat penyuci. Baik. Katanya lagi, sama ada tiap-tiap air itu daripada air embung atau air batu yang cair atau air dipanaskan dan tiada dipanaskan. Dan kiralah kerana bahawasanya air itu baginya suci dan api itu tidak menajiskan air. Air kalau kita panas pun tetap suci kerana najis, api dia tidak menajiskan air. Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala, telah mengkhabarkan aku. Maksudnya mengkhabarkan aku, telah menceritakan kepada aku oleh Ibrahim bin Muhammad daripada Zaid bin Aslam, daripada bapanya, bapa Zaid bin Aslam, iaitu Aslam, bahawasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah ia memanaskan air baginya, maka mandi ia dengannya, dan mengambil wuduk ia dengan dia. Dia panaskan air, lepas tu dia mandi dengan air tersebut, mengambil wuduk dengan air tersebut. Tak ada masalah. Jadi air yang dipanaskan dengan api tidak menjadi masalah, kita guna untuk berwuduk. Memang kita orang yang belajar ni, kita kata, ni aku tahu dah. Tapi orang yang tak belajar mungkin, boleh tak kalau kita masuk dah air tu boleh tak guna? Mungkin orang tanya. Okey, tak ada masalah. Sebab api tu bukan menajiskan air. Jawapan dia gitu. Cuma ada sehak yang dibincang oleh ulama, air yang terjemur ke panas matahari. Kata Imam Syafi'i, dan tiada aku tegah, aku tidak akan larang akan air yang terjemur itu melainkan daripada pihak dukun. Dukun ni maksudnya dukun. Dukun dia bahasa dulu. Kita daripada pihak kita kata pihak perubatan. Maksudnya untuk menjaga kesihatan. Dia gini, kita dalam kalau dalam bab kitab fiqh dipanggil ada air musyammas. Air musyammas ni air yang terkena, yang dipanaskan dengan panas matahari, yang diletakkan dalam bekas, yang diperbuat daripada yang dibuat dengan cara tempa, dengan cara tepa. Kita kata bekas besi ke, bekas temaga ke, bekas nekel ke, sebagai contoh. Kita letak dalam bekas tersebut, lepas tu kena panas cahaya matahari, maka dia akan menyebabkan boleh dia bekas besi ke, dia akan mengeluarkan sel-sel ke benda daripada besi campur dengan air. Bila kita guna menyebabkan akan tersumbat liang-liang roma, menyebabkan akan datang mudarat. Ni kata mereka. Tapi dalam masalah ni ulama berbeza pandangan sebenarnya. Jadi ada yang mengatakan tidak makruh, ada yang mengatakan makruh. Tapi di tempat kita ada masalah lah, kerana bukan negara kita, bukan negara panah. Ni negara panah, contoh Arab Saudi, contoh Iraq sebagai contoh. Negara kita bukan negara panah, seperti negara-negara Arab Saudi. Kata Syafi'i telah mengkhabar akan daku. Okey, kita baca dah. Daripada Jabir bin Abdullah bahawasanya Umar adalah ia menegah akan mandi, melarang akan mandi dengan air yang terjemur, dan katanya bahawasanya mempusakai akan sopok, dia putih gitu, itu makna sopok. Kata Syafi'i bermula air itu atas suci, maksudnya kekal suci, dan tiada najis ia melainkan dengan sebab najis yang mencampuri akan dia. Dan bermula matahari dan api tiadalah kedua-duanya itu menajiskan, hanyalah najis yang tiada dimaafkan, hanya senya najis yang tiada dimaafkan sahaja yang menajiskan air. Itu maksudnya, hanya senya najis yang tiada dimaafkan sahaja yang menajiskan air. Di sana ada najis yang dimaafkan. Contoh kita kata binatang, bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir jatuh ke dalam air yang sedikit,
Dia tidak menajiskan air kerana dia dimaafkan. Masalah air kayu dan air akar atau lainnya. Kata Imam Syafi'i, ada pun air yang diperah oleh anak Adam daripada air kayu belur dan lainnya, maka tiada ada ia menyucikan. Ni air yang diambil daripada mana? Daripada kayu dan seumpamanya itu tidak menyucikan. Contoh kita airnya dah mudah. Dan begitu juga air tubuh-tubuh, benda-benda yang bernyawa, tiada ada ia menyucikan juga. Ambil daripada tubuh. Mungkin kita kata ada unta dia minum air banyak, sebagai contoh, dia simpang di atas bonggol dia kan. Baik. Kerana bahawasanya tiada jatuh ia atas satu daripada nama air. Dia tidak namakan sebagai air mutlak. Hanya dikata orang dengan makna bersambung. Orang panggil airnya, orang nak panggil air saja, bukan orang panggil airnya. Sebagai contoh, seperti dikata air mawar, air kayu, air sendi, air tubuh dan sebagainya. Maka tiadalah memadai mengambil wuduk dengan sesuatu daripada ini. Pendek kata gini, nak cerita gini masalah ni. Kita nak guna untuk berwuduk dan seumpamanya mesti kena air mutlak. Manakala air yang bukan air mutlak tidak boleh kita guna untuk berwuduk. Sebagai contoh airnya ni dipanggil air, kalau kita belajar dalam kitab fiqh dipanggil air yang diikatkan dengan ikatan yang tetap, yang tidak bercerai, yang tidak dapat dipisahkan. Orang tak panggil air saja, orang panggil airnya. Sebab itulah tidak boleh kita berwuduk dengan air tersebut. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu sebab kita banyak nak soalan. Banyak soalan malam ni. Wallahu a'lam. Okay, kita cuba jawab beberapa soalan. Soalan ni, apakah beza niat dengan percakapan hati? Ada orang kata niat tu mesti ada percakapan hati. Boleh Ustaz terangkan tak? Terima kasih. Niat ni makna dia. Kita nak tahu niat ni, benda kita kena tahu apakah ta'arif niat. Niat apa yang disebut oleh ulama? Niat ni adalah qasdus syai'. Qasad untuk melakukan sesuatu. Apa makna qasad? Qasad ni iradah, kehendak untuk melakukan sesuatu, itu dipanggil niat. Niat ni adalah kehendak dalam hati untuk melakukan sesuatu. Amba pun pernah contoh gini. Ni air mineral ni, harga dia tahu harga apa? Kita kata RM2 harga dia. Harga dia RM2. Kita pergi kedai. Kita pun tanya, makcik harga apa ya? Makcik kata RM2. Kita pun ambil PT daripada poket, nak bayar. Masa kita ambil PT daripada poket tu, sebenarnya ada kehendak dalam hati kita untuk ambil PT RM2 untuk bayar. Kalau kita lafazkan perkara tersebut, bunyi kan dia? Sahaja aku ambil PT RM2 untuk bayar air ni. Tu sebenarnya niat dah. Setiap perbuatan yang kita buat dengan sengaja semua ada niat. Setiap perbuatan yang kita buat dengan sengaja semua ada niat. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawasanya niat bukanlah suatu benda yang payah. Kita buat dengan sengaja. Setiap benda yang kita buat dengan sengaja dinamakan sebagai niat. Baik. Kita pula bercakap dalam hati, sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Adakah ia dikirakan niat? Okey, kita nak tahu ia dikirakan niat ke tak, kita tengok. Apa yang kita cakap dalam hati, adakah benda tu kehendak ataupun tidak? Kan kita kata niat kehendak. Kalau percakapan dalam hati juga dikirakan kehendak, maka dia dikirakan niat. Tetapi niat tidaklah sampai kepada tahap kita bercakap dalam hati. Baik, jadi soalan yang kedua, apakah hukum saya menyertai pertandingan futsal yang mana duit diorang dijadikan sebagai hadiah, tujuan untuk suka-suka dan menyihatkan badan? Kalau menang, saya tak ambil duit hadiah. Baik. Jadi sekarang ni setiap seorang, setiap kumpulan dibayar duit. Daripada duit tersebut dijadikan hadiah. Apakah hukum? Hukumnya adalah haram. Main futsal tak haram. Main futsal tidak haram. Hak yang haramnya adalah melakukan perjudian. Itu judi sebenarnya. Kita kutip PT, apa semua sekali kita kutip PT. Lepas tu kita main, siapa menang dapat, siapa kalah tak dapat. Perjudian ni adalah setiap permainan dan pertandingan yang di antara untung dan rugi. Mungkin untung, mungkin rugi. Okey, itu perjudian. Melainkan kalau nak buat juga ada cara. Caranya sebahagian ulama kata kena ada muhallil yang menghalalkan. Contoh 10 pasukan ataupun kita kata 5 pasukan. 5 pasukan. 5 pasukan, 2 pasukan tak payah bayar. 3 pasukan dibayar. Tapi mana-mana pasukan yang menang tetap dapat hadiah.
maka hak tu tidak menjadi masalah kerana ada pasukan hak yang tidak mengeluarkan duit. Tapi masing-masing keluar duit tak boleh. Dia kata mana? Tapi kalau dapat dia saya dah ambil pun. Okey, kita kata gini, sama je awak pergi tikang nombor ekor, nak tengok kena ke tak, lepas kena saya dah ambil biti. Saya dah ambil. Baik, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Tapi dia dah ambil saat itu, betul dah cara dia. Cuma menyertai pertandingan tersebut hak yang jelas perjudian, hukum dia adalah haram. Malaikat hak macam hak kita khabar. Caranya biar ada kumpulan hak yang nak bayar. Okey, kita main dua tim je. Jadi kumpulan kita bayar, kumpulan kedua tak payah bayar. Okey, tak apa kita. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau misalnya hak mana menang dapat, hak dah bayar menang dapat, hak bayar pun menang dapat. Okey, tak ada masalah. Jadi kumpulan hak nak bayar saat itu dia tidak akan rugi sama ada dia menang ataupun kalah. Manakala kumpulan hak yang bayar, dia hak yang mengalami rugi ataupun mana untung. Tak ada untung dah. Rugi sekera je. Dia rugi sekera je. Dia judi ni kena ingat, takrif judi, definisi judi adalah setiap pertandingan permainan yang di antara rugi dan untung. Baik. Saya main golf, orang yang kalah kena belanja makan, orang yang menang apakah itu dikirakan judi? Thank you Ustaz. Okey, orang menang dia kena, orang kalah kena belanja. Sebenarnya konsep sama je. Hak ni letak biti dulu, hak ni dah letak biti, sama je sebenarnya. Maksudnya ada benda, ada untung, ada rugi. Tengok mana ada untung ada rugi. Kumpulan hak yang kalah dia kena belanja kumpulan hak yang menang. Jadi kumpulan hak yang kalah akan mengalami kerugian, hak yang menang dapat untung, ataupun sebaliknya jadi gitu. Sama je sebenarnya. Tidak dibolehkan buat gitu. Kalau nak buat agak macam berkabur tadi, seorang je. Ataupun kalau main 2-3 orang, 3 orang main 5 orang kata. Okey, 2 orang tak payah hak tu duit. Hak 3 orang hak tu duit. Dah nak buat mana? Ikut demo awak mana dah main kan? Dah untuk lagi daripada maksiat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya terlibat dengan kemalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kaki saya dibalut dan tidak boleh kena air. Bagaimana cara untuk saya mandi wajib? Baik. Jadi kemalangan betul. Kaki sakit, tapi masih lagi berjunub. Mungkin kalau orang puang datang haid, mungkin orang lelaki jadi anggota kelamin tak ada masalah. Kita kata gitulah. Awak contohnya. Okey, mana masalah sekarang ni dia nak mandi wajib. Okey, cara mandi wajib kalau dalam kitab fiqh dia panggil sahibul jabirah, orang yang mempunyai pembalut pada anggota yang wajib dibasuh. Pada asalnya wajib dia kena buang pembalut. Itu pada asal. Kerana wajib dia meratakan air. Setiap perkara yang menghalang untuk melakukan perkara yang wajib kita kena hilangkan. Itu pada asal. Tetapi kalau kita hilangkan akan mendatangkan mudarat, maka tidak wajib kita hilangkan pembalut tersebut. Okey, biarkan pembalut di situ. Lepas tu mana-mana kawasan yang boleh kena air kita kena basuh macam biasa. Basuh macam biasa. Baik. Lepas tu atas pembalut kita ambil air, kita sapu atas pembalut. Ambil air, sapu atas pembalut. 2 dah. Yang ketiga, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i, kena tayammum pula. Sebagai ganti tempat yang tidak kena air yang berada di bawah pembalut. Namun, pandangan sebahagian daripada ulama fiqh yang lain tidak perlu bertayamum. Jadi kalau orang tanya mana hak yang lebih baik? Amba kata hak yang lebih baik ambil pandangan mazhab Imam Syafi'i kerana ia lebih mudah. Lebih berhati-hati. Cuma bagi orang hak yang dah kuat mana imam. Dah kuat mana imam. Jadi hak yang sudah bayang dah. Mai suruh 2 3 perkara, hak dah bayang. Kita kata demo mandi wajib sapu je. Tak biar tak boleh tayamum kan. Tapi untuk mengambil langkah ihtiyat orang hak yang takwa tinggi, orang hak yang iman kuat, awak sebaiknya tayamum. Kerana pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i mesti kena tayamum. Baik, wallahu a'lam. Apakah hukum seorang balu yang kematian suami yang masih dalam iddah keluar bekerja dengan berhias diri dan berpakaian cantik sepanjang dalam iddah? Bolehkah bekas isteri menggunakan duit pemberian arwah suaminya? Jadi kita ada 2 soalan sini. Dia kata seorang perempuan yang kematian suami masih lagi dalam iddah 4 bulan 10 hari. Keluar bekerja. Okey, keluar bekerja tak ada masalah.
keluar perempuan yang berada dalam iddah kematian suami, boleh dia keluar untuk bekerja. Baik, masalah keluar bekerja dibolehkan. Tapi hak yang tak bolehnya berpakaian cantik, berhias diri, ni hukum dia adalah haram. Okey, hukum dia adalah haram. Orang puang ni dia tidak boleh, dia tidak meraihkan kematian suami. Sepatutnya dia kena menghormati kematian suami dia selama 4 bulan 10 hari. Dan ni adalah hak yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Ini perbuatan tersebut adalah haram. Wajib dia bertaubat dan wajib dia kena tinggalkan perkara ini. Kalau nak pergi kerja boleh, tapi pakai biasa-biasa je. Lepas daripada habis hadah, solat lah, nak cari tu lelaki baru pula kau. Baik, mula-mula jangan. Dalam iddah jangan. Lepas tu yang keduanya dia kata boleh tak dia menggunakan duit pemberian arwah suaminya. Okey, duit pemberian arwah suaminya boleh guna sebab apa? Sebab apabila orang bagi kepada kita jadi milik kita. Hak tak boleh bukan untuk lelaki baginya dia ambil sebelum daripada pembahagian pusaka. Itu tak boleh. Jadi kalau duit pemberian arwah suami dia kepada dia dikirakan duit dia. Apabila duit dia boleh dia guna. Seterusnya, seorang lelaki telah meninggal dunia dan telah meninggalkan anak-anak yang masih belum balik. Apakah hukum mengambil dan menggunakan harta anak yatim bagi perbelanjaan dan pendidikan mereka? Boleh, tak ada masalah. Boleh kita ambil duit anak yatim untuk perbelanjaan mereka. Hak tak bolehnya adalah kita ambil guna untuk diri kita. Hak tu tidak dibolehkan. Seterusnya, apakah hukum mengambil dan menggunakan duit sumbangan dan derma orang ramai yang dipungutnya bagi membiayai kos pengurusan? Dia kita di tempat kita lah ni, apabila ada orang mati, maka ahli keluarga akan letak bekah untuk memudahkan orang memberi sumbangan. Yang mana sumbangan tersebut akan disalurkan kepada keluarga si mati. Dia bukan harta pusaka. Duit orang sumbang kepada lepas daripada kematian tu bukan duit pusaka. Jadi duit itu dimiliki oleh ahli keluarga si mati. Jadi biasanya masyarakat kita bagi saat itu adalah untuk meringankan beban ahli keluarga si mati. Maka tidak menjadi masalah digunakan duit tersebut. Sebab kalau ada lebih nak buat benda tak mana lagi. Memang orang bagi kepada keluarga dia, ikut dia nak buat benda pun. Apakah hukum kita menggunakan duit jualan barang yang diletakkan pembekal di kedai kita? Kemudian kita bayar semula, setelah pembekal itu datang pungut duit jualan barangnya. Kita menggunakan duit jualan barang yang diletakkan pembekal di kedai kita. Kemudian kita bayar semula, setelah pembekal itu datang pungut duit jualan barangnya. Okay. Sekarang ni kita kata orang buat bagi barang, awak tak nak jual lah. Tiba-tiba orang bayar kepada kita, kita pun guna dulu duit orang. Dia pada asalnya tidak boleh kita guna duit orang melainkan setelah dapat keizinan daripada tuangnya. Okey, kalau kita nak guna, kita kembali terus kepada pembekal barang. Cak gini laku ni duit ni yang nak guna boleh ke tak? Lepas tu dia mari yang bayar pula. Wah, dia kata ambil lah, tak ada masalah, dah bayar pun apa. Okey, baik eh. Kena ingat pada asalnya duit orang tidak boleh kita guna melainkan dengan izin dia. Kita hanya wakil sahaja. Wakil dia jual ataupun kita bekerja dengan dia. Maka kita berhak untuk mendapat upah daripada dia setelah daripada ada persetujuan banyak mana yang dia akan bagi upah kepada kita. Jadi kalau kita nak guna, kita khabar terus kepada dia. Nak tanya status seorang isteri yang telah dicerai suaminya dengan talak satu, tapi dia bagi tahu suaminya pernah rojok, tapi dia tak mahu. Sekarang ni dia kata dah habis edah dah. Ada orang datang untuk meminangnya. Apakah status dirinya? Apakah masih menjadi isteri atau dah jadi janda? Mahu Ustaz bagi penjelasan kerana dia bingung dan keliru. Ni masalah ni orang puan kena faham masalah ni. Dia kena faham daripada asas lagi. Kalau dah faham daripada asas ni, banyak benda yang akan menyebabkan berlaku kesilapan. Bukan kesilapan yang biasa, bukan kesilapan yang cukup teruk. Baik, orang puan kena faham. Benda kena faham dia, apabila ayah dia kahwinkan dia dengan orang lelaki, maka orang lelaki itu memiliki 3 talak. Tu kena faham. Maksud dia orang lelaki itu memiliki 3 talak. Setelah daripada lelaki itu tolak kali pertama, selama perempuan masih dalam iddah, selama itu perempuan itu pada hukum isteri. Itu kena faham. Pada hukum isteri. Maksud daripada hukum isteri, suami dia berhak untuk merujuk dia tanpa perlu persetujuan daripada dia. Saya nak rujuk awak ni. Suami dah pernah erti kau. Dah apa awak nak rujuk? Sebab isteri saya tambah. Awak kena tahu, dalam iddah cerai yang pertama, cerai yang kedua, dia adalah isteri awak.
dia adalah isteri awak. Awak kena faham gitu. Dia nak ke tak mahu ke, itu adalah hak awak. Sebab dia, apabila ayah dia kahwinkan awak, dia dengan awak, ayah dia bagi kepada awak 3 tolak. Awak kena faham gitu. Itu kita kena faham asah dulu. Kena faham asah gitu, baru kita faham masalah ni. Dia bagi 3 tolak. Baik, okey. Tolak kali pertama, selama mana belum habis iddah, suami dia boleh rujuk dia tanpa perlu kepada persetujuan daripada isteri. Apabila suami dia telah rujuk dia, walaupun di belakang dia, sok rujuk, hanya melafazkan, aku rojak balik dah bini aku. Tapi hak yang comel biar depan dia. Aku rojak dah bini aku, maka ketika tu isteri dia telah menjadi isteri dia. Halal balik kepada dia. Tinggal lagi 2 tolak. Tapi kalau cukup 3, dah boleh dah. Jadi apabila suami dia pernah rujuk dia ketika masih dalam iddah, maka dia masih lagi dimiliki oleh suami dia. Cuma kalau lah lama dah suami dia tinggal, lepas daripada rujuk dia tak mau balik ke suami dia cukup sampai 4 bulan 10 hari, kita ada selagi kaedah dia pergi jumpa naik ke mahkamah. Sebab di sana ada taklid tolak. Taklid tolak apabila suami tinggal tempoh 4 bulan dengan tidak, adalah cara-cara dia baca diri ya. Dah ingat dah. Baik, kalau sabit di sisi hakim maka jatuh 1 tolak. Itu cara dia. Baik. Sekarang ni macam-macam jenis ulama. Ada ulama politik, ada ulama selebriti, ada ulama motivasi, ada ulama tubuh, ada ulama bisnes, ada ulama pondok, ada ulama universiti, dan ada PhD, ada ulama sunni, dan ada ulama wahabi. Keliru dan celaru saja. Bolehkah Ustaz terangkan ulama yang bagaimanakah yang disebut ulama pewaris Nabi, dan ciri-ciri ulama yang molek kita ikut dan buat contoh teladan? Semua nama saat ni tu sebenarnya semua ulama belaka. Kita contoh, kita kata ada ulama politik. Okey, ada ulama politik Islam. Okey, itu tak ada masalah. Ada ulama selebriti. Okey, dia ulama selebriti tapi dia mempunyai keikhlasan yang tinggi. Ada ulama motivasi. Okey, tak ada masalah. Dia adalah ulama yang pakar dalam motivasi. Maksudnya setiap tu ada pembahagian belaka. Ulama politik. Okey, ada ulama politik yang jujur, yang ikhlas, dan ada juga yang sebaliknya. Ulama selebriti, ada hak yang jujur, ada hak yang ikhlas, dan ada hak yang sebaliknya. Ulama motivasi, begitu juga. Ulama tok bomo, ada ulama tok bomo, mana pula ulama tok bomo? Pandai berubah orang. Okey, mungkin kita kata ada hak yang pandai berubah orang. Maksudnya dia belajar perubatan Islam, dia boleh berubah orang, dia belajar Darus Syifa sebagai contoh. Baik, ada hak yang belajar ilmu pelik-pelik. Okey, maksudnya setiap tu ada pembahagian. Ulama bisnes, okey, mungkin bisnes untuk akhirat. Mungkin bisnes tak ada masalah. Yang tak boleh penipuan ataupun bisnes dalam masjid, itu tak boleh. Memang kuliah dia 2 jam, tapi sejam tu ngeping barang dia dalam masjid, itu tak boleh. Rasul larang tu. Ngeping sejam, ngeping barang dia, itu tak boleh. Salah lagu tu. Itu tak kena. Baik, bisnes tak ada masalah. Lepas tu ulama pondok sama juga, ada ulama pondok yang jujur, ada yang sebaliknya. Ulama universiti sama juga, ada ulama universiti yang jujur dan sebaliknya. Dan hak yang ada PhD sama juga, ada ulama yang mempunyai PhD yang ramah, yang jujur, yang ikhlas, dan ada hak yang sebaliknya. Maksudnya ulama sunni, ulama wahabi sama lah keliru dan celaru saja. Okey, gini. Kita muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tahu bagaimanakah ulama hak yang sebenar. Okey, kita gini je kita ukuran dia dalam Al-Quran. Allah Taala kata, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hak yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-Nya adalah para alim ulama. Antara tanda ulama akhirat adalah ada sifat takwa dalam diri dia. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bagaimana kita nak tahu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Percakapan dia, penyampaian hukum hakam dia tidak ada kepentingan. Bukan ada kepentingan. Dulu kata lain, dan ni nampak rapat dengan orang lain, kata lain pula. Akan datang, kata lain pula. Kita ada kepentingan. Terhadap siapa pun, dia tetap menegur kalau sekiranya ada kesilapan. Sekiranya ada kesilapan, dia tetap menegur. Baik. Jadi, sebenarnya ada beberapa tanda ulama akhirat, antaranya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hukum yang disampaikan
tidak ada kepentingan di sebaliknya. Itu yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan saat itu adalah berpandukan kepada Quran, hadis, ijma', qiyas, dan mengikut kefahaman ulama muktabar. Bukan reka-reka, bukan menciptakan sesuatu hukum yang menyalahi Quran dan hadis dan tidak diperkatakan oleh ulama mu'tabar. Jadi sebenarnya untuk kita nak menetapkan mana ulama hak yang betul, mana ulama hak yang dah betul ni, sebenarnya bukanlah suatu benda hak yang mudah dan bukan suatu benda hak yang susah sebenarnya. Nak kata mudah sangat pun tak, nak kata susah sangat pun tak. Tetapi Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa kitab beliau, Imam Ghazali meletakkan sifat-sifat ataupun ciri-ciri ulama yang sebenar dengan ulama su. Ada. Buka dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Apakah hukum kanak-kanak yang belum bersunat duduk bersama dalam saf orang dewasa? Hukum dia adalah dibolehkan. Sebab tidak semesti budak-budak yang tidak bersunat saat itu dia tidak bersih, maksudnya dia menanggung najis. Mungkin budak saat itu masa dia qada hajat, dia nak khabar kita, cakap kita, dia kobek benda kemaluan dia dibasuh, mungkin tanpa kita tahu. Jadi benda yang kita tidak yakin najis, maka tidak menjadi masalah. Lepas tu kita ada selagi soalan. Benda soalan ada lagi ke? Non-Muslim masuk Islam, bagaimana hal tanggungjawab yang isterinya dan anaknya belum Islam? Siapa non-Muslim yang masuk Islam? Mungkin kita kata lelaki. Kalau lelaki masuk Islam, isteri dia tidak masuk Islam, maka yang pertama sekali, dia tidak boleh bersama dengan isteri dia. Orang perempuan, nanti kita kena cerita sesat. Orang lelaki masuk Islam, orang puang tak masuk Islam. Tapi kita tengok orang puang saat itu kafir dia. Kalau kafir ahlul kitab, Kristian yang Yahudi yang asal, maka tidak menjadi masalah dikekalkan perhubungan di antara keduanya, kerana perempuan ahlul kitab halal kepada orang lelaki yang Islam. Tetapi kalau isteri dia bukanlah ahlul kitab, bukan Kristian, bukan Yahudi yang asal, maka suami dia tidak boleh bersama dengan dia. Melainkan apabila isteri dia memeluk Islam, maka boleh diteruskan akad perkahwinan tersebut. Dia ada syarat-syarat dia, ada perbincangan dia. Manakala terhadap anak dia yang bukan Islam, anak dia yang tidak balik, dia secara automatik dihukumkan sebagai Islam apabila salah seorang daripada kedua ibu bapa dia memeluk Islam. Kena ingat, anak mengikut agama salah seorang daripada kedua ibu bapa. Kalau kedua ibu bapa dia memeluk Islam, maka anak dihukumkan Islam. Kalau anak tu belum balik, kalau anak tu balik, maka tak ada tanggungjawab daripada seorang ayah kepada anak daripada sudut nafkah yang wajib. Okey, jelas kan? Baik. Seorang lelaki murtad wal'iyadabillah, apabila terbubar ikatan perkahwinannya, bagaimana kalau dia kembali kepada Islam? Apakah kena akad semula? Hal ni yang berlupa, dia tak jawab lagi. InsyaAllah kita jawab akan datang. Wallahu a'lam. Toki selesai solat zuhur. Toki selesai solat zuhur tapi diberitahu toki telah solat 5 rakaat. Perlulah toki ulang solat. Dia toki sebab toki biasa nyanyuk. Biasa hak dah ingat toki lah. Padahal kita pun lebih kurang aja kadang-kadang mayas seorang. Jadi sekarang ni dia semayang 5 rakaat. Tak ada sedar. Adakah nak khabar dia? Tak apa nak khabar pun tak apa, sebab semayang dia sah. Kerana dia bukan buat dengan sengaja. Tak ada orang buat dengan sengaja menambah bilangan rakaat. Kita buat 5 rakaat tanpa disengajakan, sembahyang kita sah, tidak menjadi masalah. Okay, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.